Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni saya akan share dengan korang apa yang ada dalam BMW Infotainment System. Ini ialah iDrive 6, bukan paling latest. Paling latest iDrive 7. Sekarang ni saya berada dalam F30 330e versi facelift M Sport 2018. Ada features yang ada dan ada features yang tak ada dalam iDrive 6 dalam ni. Contohnya macam saya tak boleh share tentang 360 kamera sebab dalam ni tak ada 360 kamera. Jadi dia akan compensate dengan sonar. Saya akan explain, saya akan share dalam video ni. M model punya configuration pun tak ada juga. Ini bukan M model. M model macam M3. Ini ialah M Sport. Dan antara features lain juga yang tak ada macam mobile hotspot. Dalam video ni juga saya tak ada share dengan korang BMW punya apps. Okay, jadi jom kita mulakan. Okay, pertama sekali korang boleh kawal infotainment ni. Sama ada korang boleh pakai knob dekat bawah ni ataupun ni ialah touchscreen. Dan untuk setiap bahagian option ni korang boleh letak, korang boleh pilih dekat mana korang nak letak benda tu. First sekali korang kena tekan menu button ni, menu button, dan korang just tekan lama dan korang boleh bawa kat mana korang nak letak. Tapi saya akan letak apa yang saya biasa, saya suka macam ni. Okay, dan untuk setiap tiles ni, untuk setiap option ni korang boleh letak juga apa yang korang nak ada dalam tu. Dia tak boleh ubah semua, tapi ada pilihan yang korang boleh buat. Okay, contoh dalam My Vehicle, korang pergi dekat Content of Main Menu. Okay, saya akan tunjuk contoh je. Okay, ni saya akan tukar semua ni. Dan bila kita pergi dekat menu balik, tengok dia dah berubah. Okay, ni My Vehicle dah je macam ni. Connected Drive tu apa tu, Puppy with Green Fur. Okay, navigation. Okay, contoh. Okay, sekarang saya akan set balik. Dan last sekali ialah weather. Okay, alang-alang dah ada dalam My Vehicle punya option. Okay, yang pertama ialah Vehicle Setting. Vehicle Setting ni macam physical untuk kereta ni. Contohnya saya akan tunjuk satu contoh. Apa ya? Okay, kita start pada atas lah. Okay, light. Light, interior light. Ada interior light, sama ada korang nak set ni dalam sport ataupun klasik, lampu dalaman dia. Dan korang boleh set juga dia punya keterangan. Untuk BMW ni, pilihan warna terhad. Cuma ada warna putih untuk sport dan warna oren untuk klasik. Tapi untuk latest generation dan BMW contoh macam X3, ada banyak lagi pilihan warna yang dorang bagi untuk kita pilih. Exterior light. Exterior light ni korang boleh set sama daytime running light dia nak on ke ataupun off. On ataupun off. Welcome light. Bila korang buka kereta tu, sama ada lampu tu akan menyala ke ataupun tak. Dan korang boleh set berapa lama dia nak menyala. Okay, ni ialah benda-benda lain. Korang boleh tengok preview dia dekat belah kanan tu. Okay, ni lah driving mode. Okay, driving mode ni contoh dalam sport configuration. Korang boleh set sama ada korang nak sport tu drivetrain dia dengan chassis ke ataupun drivetrain saja ke ataupun chassis saja. Kalau macam korang nak, benda ni dah ada kaitan dengan suspension dia dan dia punya respon engine dan steering dia ada berat ke ataupun ada ringan. Katakanlah korang drive dekat tempat yang berombak, ada lubang, tapi korang nak pemanduan engine respon yang sport. Jadi korang boleh set drivetrain tu dekat sport dan chassis tu, suspension tu korang boleh set dekat comfort. Satu lagi, kalau korang langgar lubang dalam sport mode,
Masa sport mode ni suspension dia keras. Jadi takut boleh rosak sistem suspension tu dan bengkok rim pula. Dan configure Eco Pro ni untuk jimat minyak. Vehicle tracking, okey. Okay, seterusnya iDrive. iDrive ni macam teknologi lah kot. Teknologi kereta ni. Okay, saya tunjuk je apa yang ada dalam ni. Contohnya. Display. Okay, ni contoh display. Okay, ni lah head up display. Korang boleh set apa yang dekat head up display tu. Yang ada dekat cermin ni. Sama ada korang nak terangkan ataupun kurangkan dia punya brightness. Ataupun korang nak tinggi ataupun rendahkan dia punya height, ketinggian dia. Tinggi ataupun rendah. Korang boleh juga rotate dia. Dan benda-benda lain, contohnya korang boleh pasang GPS dekat situ. Okay, control display dan instrumen cluster. Instrumen cluster ni lah apa yang ada kat meter korang ni, apa yang ditunjuk kat meter tu. Ni saya on semua. Tapi of course lah, bukan semua ni dia akan tunjuk. Contohnya kalau korang buka GPS, barulah biasanya navigation ni akan keluar. Kalau tak, dia tak keluar. Contoh saya tekan sama ada saya nak on ke ataupun off analog additional display ni. Kalau saya, ni on lah. Kalau saya off, okay, dia akan jadi macam tu. Okay, saya on balik. Okay, date and time. Okay, saya bawah sekali. Okay, habis. Okay, content of main menu tadi saya dah tunjuk. Driver profile, vehicle status. Vehicle status ni, dia akan tunjuk status kereta korang sekarang ni. Contohnya macam, okay, step pada atas ialah flat tire monitor. Sama ada tayar korang ni cukup angin ke tak. Biasanya dia ada tulis berapa PSI, berapa tekanan udara dalam tu. Dan dalam M model, contohnya macam M3, M4, dia tulis juga temperature tayar tu berapa. Okay, bawah ni engine oil. Engine oil dia akan tunjuk cukup ke tak engine oil korang ni, okey ke tak. Dan dalam BMW rasanya tak ada dipstick. Tak ada dipstick. Kalau korang tengok memang tak ada dipstick, korang tak boleh check manually, korang memang kena check dengan macam ni lah, dia akan checkkan sendiri. Check control ni kalau ada apa-apa masalah dekat kereta ni. Okay, dia kata okay, no fault. Teknologi in action. Ini pun antara, okay, tadi kan kat depan tadi saya tunjuk ada 6 je configuration option yang korang boleh letak. Tapi ni pun antara benda yang korang boleh letak juga dekat display korang masa korang tengah bawa kereta. Contohnya, ni eDrive. Okay, ni lah efisiensi kereta korang tu. Berapa minyak korang pakai, berapa power yang korang pakai semua. Dan kemudian, ni ialah apa yang korang, macam mana, status masa korang tengah bawa. Contohnya korang pakai elektrik saja, ataupun engine saja, ataupun elektrik dengan engine, ataupun dia recharge bateri. Sport display ni pun menarik juga. Kalau tengah bawa kereta, kalau kau tekan sikit, dia naik sikit. Kalau kau tekan banyak lagi, naik banyak lagi. Seronok lah nak tengok yang saja. Okay, dan owner handbook. Owner handbook ni kau boleh baca tapi dia banyak sangat lah. Okay, ni contoh saya tunjuk satu animation. Okay, contoh apa? Park. Okay, park system. Park distance control, PDC. Ini contoh lah. Parking and maneuvering. Okay, cukup lah. Saya padam. Okay, itulah contoh yang ada dalam owner handbook tu. Okay, dah habis. Jom kita pergi main menu balik. Okay, jom sekarang ni kita akan pergi seterusnya dekat connected drive. Connected drive ni macam mana BMW ni nak connect to the world. Macam mana user BMW ni nak connect to the world. Okay, step pada atas, connected drive, BMW Assistant.
Inilah roadside assistant kalau korang ada apa-apa berlaku ke. Ni untuk macam kalau korang nak tempah restoran, korang boleh minta BMW tolong tempahkan. Okay, inilah apa dalam ni lah. Kalau korang nak tengok apa yang ada. Okay, tu je. Tak ada apa sangat pun. Seterusnya, jom kita tengok pula dekat navigation. Navigation ni GPS. Macam mana korang nak set navigation tu? Pertama sekali korang kena tekan enter new destination. Korang ambil quick search. Hyphen. Sekarang ni boleh tulis sama ada korang nak pakai manually macam ni. Korang boleh pakai tombol ni dan tekan dekat mana huruf korang nak tu. Ataupun korang boleh tulis atas touchpad ni. M. A. Ataupun korang boleh pakai voice command. Contohnya, korang kena tekan dulu button dekat steering ni. Sunway Pyramid. Sunway Pyramid Subangjaya. Say yes or select another entry from the list. Macam tu lah. Ataupun jom kita try lain pula. Contohnya, Tilde. Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Say yes. Yes. Kuala Terengganu was selected. Route guidance has been started. Okay. Sekarang ni korang boleh tengok dekat belah kiri tu. Ada option yang korang boleh try. Okay, yang atas sekali tu bila korang masuk, korang untuk stop lah. Untuk stop ataupun untuk add intermediate. Okay, yang bawah dia. Okay, ni untuk set alternatif. Dia akan bagi alternatif lah. Yang atas sekali tu fast. Lepas tu yang kedua tu alternatif. Yang bawah sekali tu Eco Pro. Ni mungkin macam Google Map vs GPS lah. Google Map vs Waze. Macam tu lah. Okay, dan korang boleh zoom. Dan korang boleh zoom out juga. Dan yang ni mungkin jalan tu tak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, dia akan tunjuk lah lampu merah, hijau, kuning. Kalau ada apa-apa jam ke dekat jalan. Okay, bawah ni, okay, tak ada apa dah. Okay, habis dah untuk navigation. Kemudian communication. Communication. Okay, jom kita tengok apa dalam communication. Okay, inilah apa kalau korang, dia akan synchronize dengan korang punya phone. Yang penting korang kena allow lah. Okay, ni BMW Assistant. Kurang macam tadi je. Okay. Rasanya ni tak ada apa-apa sangat. Okay, sekejap. Manage mobile device. Manage mobile device ni, korang boleh connect dengan device korang. Inilah cara macam mana korang nak connect dengan device korang. Okay. Kemudian media and radio. Okay, atas sekali tu save station. Ada satu save dekat situ. Korang boleh tengok dekat preview belah kanan tu. Hits FM. Okay, ada FM. Ada AM, music collection. Music collection ni apa yang korang save dalam hard disk BMW ni. Apa yang ada dalam BMW ni. Tak ada apa pun. Korang boleh juga masukkan CD dengan DVD. Korang boleh masukkan. Dan korang boleh tengoklah cerita apa-apa. Firstly, korang cuma masukkan je CD dekat tempat CD. Korang tunggu dia reading dulu. Kemudian untuk keluarkan button menu dekat belah kiri, korang kena tekan button menu dekat area tombol tu. Dan lastly, untuk keluarkan balik CD tu, korang kena tekan button ada arrow atas dekat belah kanan dekat tempat masuk CD tadi. Cumanya dia akan stop cerita tu kalau kereta tengah berjalan. USB, kena USB dan sound. Okay, sound ni tempat set sound system kereta kita. Ada treble, bass, balance, fader dan seterusnya. Manage mobile device ni macam lebih kurang tadi je. Okay.
Okay, dan macam mana kau nak save station ni, saya tunjuk contoh je. Katakan kau pergi kat FM ni, kau pergi dekat apa ni, light, ikutlah light. Kau tekan sekali, dan bila kau tekan sekali lagi, dia akan letak, kau nak letak dekat mana. Dia ada 40 pilihan, kau boleh letak dekat situ. Tapi saya takkan save lah light ni. Saya patah balik, saya letak dekat hits. Okay, habis dah media dan radio. Okay, last sekali akan pergi dekat notification. Notification ni biasanya macam phone call ke, macam korang ada miss call, ataupun daripada BMW sendiri. Contohnya macam engine oil tak cukup ke, ataupun tayar ada masalah ke, ataupun servis ke, ataupun apa-apalah masalah yang ada. Contohnya sebelum ni saya pernah ada masalah drivetrain, dan last sekali dia pun kalau macam tak cukup minyak, bukan tak cukup minyak, bila minyak tu ada kurang 90 km lagi, dia pun akan menyala juga. Akhir sekali, masa awal video tadi, saya ada bagi tahu yang kereta ni tak ada 360 kamera, tapi dia pakai sistem lain. Bila nak masuk parking, sensor akan automatic detect kalau ada apa-apa halangan dan keluarkan dalam bentuk gambar rajah macam ni. Dan dia akan keluarkan bunyi juga. Bila makin dekat, dia akan jadi merah dekat gambar tu, dan bunyi tu akan menjadi makin kerap. Belah kiri tu ada option yang boleh explore. Cuma tolak je knob ni ke kiri, dan boleh pilih apa yang kita nak. Contohnya korang boleh on off parking guidelines tu, ataupun obstacle marking. Sudah ada pula benda kat situ. Tengoklah, macam tu lah contohnya. Tapi biasa obstacle marking ni saya padam lah. Okay, ada apa kat situ? Tak ada apa pun. Tengok sistem pun dah pening lah. Okay, saya rasa sampai sini je video saya tentang iDrive System. Kalau ada apa-apa yang korang tak faham, korang boleh tulis dekat ruangan komen. Kalau korang rasa korang dapat sesuatu pada video ni, harap korang boleh tolong saya dengan klik like dan subscribe channel ni. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.